Dan selamat petang semua. Sekali lagi kita bertemu dalam siri ceramah pendidikan kesihatan, anjuran unit pendidikan kesihatan PPUSMB, USM. Dan terima kasih Daun Keladi juga kerana sekali lagi menjemput saya, Dr. Azwar dan juga Puan Nurul Hidayah yang merupakan pensyarah klinikal psikologi dari UCSI University Kuala Lumpur. Dan ini bukanlah kali pertama ya kita berkeudara di arena Webex siri ceramah pendidikan kesihatan anjuran PPUSMB kerana kami sering ke udara dalam membincangkan hal-hal yang berkaitan tentang isu perkembangan kanak-kanak. Dan sebelum ni saya telah pun diundang bersama dengan Puan Hidayah untuk memberi perkongsian berkaitan dengan masalah pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak, isu anak lewat bercakap dan sebagainya. Dan rupa-rupanya di luar sana tu ramai yang meminati isu ni. Kan? Sebabnya mungkin ini merupakan salah satu daripada agenda saya sendiri dalam menyebarkan pengetahuan berkenaan tentang good parenting strategy lah, kan? So salah satu daripada perkara yang penting yang harus kita ambil perhatian adalah ilmu. So insya-Allah pada petang ni kita akan berbicara satu topik yang menarik iaitu berkaitan tentang tingkah laku kanak-kanak, apa yang perlu kita tahu. Okey. So sesi petang ni saya akan bahagikan kepada dua bahagian iaitu 30 minit ataupun 20 minit 30 minit akan bermula dengan perkongsian daripada pihak saya yang akan diikuti pula selepas tu adalah daripada Puan Hidayah. Dan insya-Allah di hujung perbincangan kita ini kita akan adakan sesi open soal jawab bersama peserta jika ada. Dan peserta-peserta yang hadir dalam program ini boleh bertanya secara langsung ataupun you boleh open mic dan perkenalkan diri secara ringkas dan terus tanyakan soalan. Dan insya-Allah kalau ada soalan-soalan yang boleh kita jawab tu kita jawablah, kalau tak kena jadi homework lah. Okey. Dan jika mereka segan, malu dan sebagainya, anda pun boleh menaik soalan di chat box Webex. Insya-Allah saya dan Puan Hidayah akan cuba scroll chat box dan menjawab persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan. Okey. So baiklah, untuk warm up perbincangan pada petang ni, saya ingin memulakan perkenalan ringkas penceramah petang ni lah. So saya mulakan dulu dengan Puan Hidayah. Mungkin Puan Hidayah boleh introduce sikit dan update perkembangan terkini Puan. Ni Puan Hidayah ni dah biasa masuk TV ni, RTM. So kita memang sangat beruntung dapat bawa dia datang ke sini. Okey Puan Hidayah, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terutama sekali selamat berpuasa. Kan, terima kasih atas undangan ni. Tak jemu lah, tak jemu dengar kita berceloteh ya. Okey, Alhamdulillah sekarang ni saya mengajar, masih lagi mengajar sebagai pensyarah klinik dan juga clinical psychologist di UCSI Hospital lah, KL. Dan juga kadang-kadang tu bila balik Penang tu, saya affiliate lah, saya masih juga mengambil berjumpa kalau ada make case juga di Penang, sama ada melalui referral PPT dan juga bersama dengan terapi lah. So itulah sedikit latar belakang. Sudah selalu kan, dah selalu jumpa. Okey ya Puan Hidayah, terima kasih memperkenalkan diri dan insya-Allah lah perkara-perkara baik yang kita lakukan ni dapat diteruskan kan. So baiklah, saya kenalkan diri saya pula. Saya Dr. Noor Azwar bin Abdul Rahim, merupakan pensyarah perubatan dan pakar pediatrik daripada Jabatan Perubatan Klinikal Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPPT USM. Okey, saya bertugas di Klinik Pakar Perunding Pediatrik di Pusat Perubatan USM Bertam ataupun PPUSMB. Dan klinik saya ni dibantu juga oleh pegawai perubatan saya iaitu Dr. Wong Yong Jin dan juga dua orang jurawat pediatrik iaitu staff nurse Aziza Ismail dan juga
Staff Nurse Firdaus Farhani Abu Bakar. Okey, so mereka ni adalah orang kuat klinik saya lah ya. Okey. So baiklah Puan Hidayah, saya akan mulakan dulu sebagai pembicara pertama. Okey. Sebenarnya kan kalau saya tengok tajuk yang nak kita bincangkan pada petang ni, tingkah laku kanak-kanak ni, sebagai seorang pakar kanak-kanak, saya memang berkesempatan bertemu dengan ramai kanak-kanak, remaja, ibu bapa, guru-guru, penjaga dan sebagainya. Jadi, isu tingkah laku kanak-kanak ni yang mencabar ni yang merupakan adalah sering diadukan kepada saya, kan, selain daripada masalah-masalah yang berkaitan tentang sesak nafas ke demam dan sebagainya. So, isu tingkah laku kanak-kanak antara isu yang sering diadukan kepada saya. Bagi saya, sudah pastinya masalah tingkah laku kanak-kanak ni merupakan isu yang besar dan dibimbangi oleh ramai pihak, kan, dan dia menjadi satu punca stres kepada guru-guru yang menguruskan mereka ni yang di bilik darjah dan sebagainya. Kalau di rumah tu itu pun satu chapter juga, kan, satu chapter of cabaran juga, kan. Dan ia sebenarnya boleh menyebabkan guru-guru yang terpaksa deal dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku ni menjadi tidak bersemangat nak mengajar di kelas, kan, disebabkan gangguan dan sebagainya. Dan ibu bapa pula stres, kan, memikirkan apa yang akan dilakukan oleh anak mereka ni, kan. Alamak, apa lagi dapat panggilan lah, dapat komen lah, dapat WhatsApp dan sebagainya. Dan selain daripada aduan-aduan ni, faktor masalah tingkah laku ni juga merupakan antara faktor kanak-kanak ni juga dirujuk kepada saya untuk further assessment, kan, dan sebagainya. Okey. So tingkah laku kanak-kanak, kalau kita tengok by definasi apa itu tingkah laku kanak-kanak, tingkah laku ni ataupun behavior ni merujuk kepada tindak balas yang ditunjukkan oleh mereka, yakni kanak-kanak, dalam pelbagai situasi ataupun persekitaran. Okey. So perkembangan tingkah laku kanak-kanak ni sebenarnya merentasi sepanjang hayat. Bermula daripada mereka dilahirkan bayi sehingga mereka besar, dan tingkah laku perkembangan mereka ni sebenarnya evolve daripada tingkah laku yang asas kepada tingkah laku yang lebih kompleks. Okey. Dan tingkah laku ini merangkumi corak seperti yang tipikal ataupun tak tipikal. Okey, saya boleh klasifikasikan untuk mudahlah, kan, yang corak perkembangan tingkah laku yang tipikal dan corak perkembangan tingkah laku yang tidak tipikal. Dan tingkah laku yang tidak tipikal ataupun kesukaran tingkah laku dalam kesukaran tingkah laku ni adalah satu keadaan yang mana tingkah laku tu yang menyebabkan kehidupan kanak-kanak tu sendiri terganggu ataupun orang di sekeliling dia. Itu adalah kita panggil sebagai tingkah laku yang tak tipikal. Okey. So, kalau kita tengok dari segi perkembangan tingkah laku ni sebenarnya penting kerana tingkah laku ni sebenarnya adalah asas interaksi sosial bagi seseorang manusia. Kan, contohnya kemahiran tingkah laku sosial yang bersesuaian ataupun kemahiran komunikasi, okey, dan memahami isyarat sosial ataupun social cue. Okay, ini yang kita boleh grupkan sebagai salah satu daripada elemen tingkah laku. Yang mana kemahiran ini penting dalam seseorang kanak-kanak tu nak membentuk connection ataupun perhubungan di antara sesama mereka, sesama manusia. Dan kebolehan ini sebenarnya akan menatijahkan ataupun mewujudkan satu skill yang kita panggil sebagai kebolehan untuk mengambil bahagian ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai participation in social contact. Okay. So Hidayah, kan, kalau kita tengok sebenarnya tingkah laku ni ada dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah, kan. Kalau kita tengok dari segi kajian, dari segi perkembangan penyelidikan, kita dapati ada banyak faktor yang mempengaruhi
tingkah laku. Contohnya warisan genetik daripada kedua-dua belah ibu dan ayah. Ciri-ciri congenital. Ada certain situasi masalah congenital yang mewujudkan tingkah laku tertentu. Persekitaran sosial, okey, cultural, okey, bagaimana situasi di sekeliling seorang kanak-kanak itu membesar. Dinamik keluarga ni maksudnya macam mana ibu dan ayah mendidik mereka, kan? Yang mana semua-semua ni berada dalam konteks normal ataupun dan budaya di sekeliling, dan juga pengalaman kanak-kanak tu sendiri akan memberi kesan terhadap perkembangan tingkah laku mereka. Walaupun kalau kita tengok era terkini ni, kesan teknologi macam social media, screen time, tempoh masa bersama smartphone tu antara perkara yang sedang dikaji lah. Sama ada benda-benda ni memang ada faktor yang menyebabkan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Kajian-kajian tu memang menunjukkan ada. Tapi kita tak bincang lah dalam konteks discussion petang ni ya. Sebab yang tu akan jadi big discussion pula. Bagaimana screen time, social media ni boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Itu adalah satu big topik. Tapi apa yang saya boleh quotekan adalah teknologi-teknologi ini sometimes ada banyaklah report-report yang telah menyatakan bahawa teknologi sosial media tersebut telah meningkatkan insiden-insiden kadar kemurungan dan anxiety ataupun low confidence dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya remaja. Kan? So kalau kita tengok Puan Hidayah kan dalam sosial media dan sebagainya, ada macam-macam informasi yang ada kat situ, kadang-kadang tak sempat kita nak catch up dan sebagainya. So kadang-kadang ada kanak-kanak yang boleh deal dengan benda ni, atau yang tak boleh deal, dia akan menyebabkan insiden-insiden seperti anxiety dan kemurungan. Jadi kita sebagai ibu bapa sebenarnya adalah amat penting untuk kita memahami dan mentafsir tingkah laku anak-anak kita supaya kita dapat menyokong perkembangan mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita harus memahami apakah yang saya boleh senaraikan sebagai tingkah laku tipikal bagi seorang kanak-kanak. Tipikal ni maksudnya normal. Okay, normal. So kalau kita ni sebagai seorang ibu bapa, kita harus memahami dulu apa yang normal. Then baru kita boleh bezakan yang mana yang tak normal. Okay. Macam saya cakap tadi, perkembangan tingkah laku kanak-kanak ni sebenarnya bermula daripada bayi lagi, sejak dia dilahirkan. Daripada perkembangan tingkah laku yang asas kepada tingkah laku yang kompleks. So kalau kita tengok bayi yang dilahirkan, antara perkembangan tingkah laku yang kita boleh lihat adalah tingkah laku meneroka, kan? Tingkah laku meneroka. So bayi dan kanak-kanak kecil ni memang sering meneroka semasa mereka sedang belajar tentang persekitaran mereka dan mereka cuba berinteraksi dengan objek dan manusia. So that's why kadang-kadang ada yang dapat lihat, ada yang menganggap tingkah laku meneroka ni sesuatu yang nampak cute, kan? Ataupun yang mungkin distress. Betul tak? Apa ni Puan Hidayah, kan? Penat ibu lipat-lipat kain, ataupun sekali dia buka drawer, kan? Akibat sikap tingkah laku ni ingin meneroka, disemak-semakkan segala hasil yang lipatan kain yang berjam-jam. Jadi mak yang balik tu jadi naik tanduk lah, stres. Tapi ini sebenarnya bukan salah mereka, sebab ini adalah sebahagian daripada tingkah laku basic seorang kanak-kanak ataupun bayi yang mana mereka suka meneroka. Okey, itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial ni adalah yang mana kanak-kanak akan belajar mengembangkan kemahiran sosial melalui interaksi dengan rakan sebaya, kan, ahli keluarga ataupun orang yang lebih dewasa. So dalam konteks tingkah laku sosial ini, biasanya mereka akan cubalah berinteraksi, bermain, bekerjasama, berkongsi, bergilir-gilir dan sebagainya. So dan membina persahabatan. So ini adalah satu perkembangan yang normal lah untuk mereka ada. Okey.
Next adalah tingkah laku yang tipikal bagi seorang kanak-kanak adalah tingkah laku dalam mereka ekspresi emosi. Okey, so kanak-kanak ni sebenarnya dia meluahkan pelbagai emosi termasuk kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan. Okey, dan dalam macam-macam bentuklah. Memek muka, ekspresi tak puas hati, okey, mungkin dengan marah ataupun jeritan, kan? So ini merupakan salah satu daripada perkembangan tingkah laku ekspresi emosi. Dan kemahiran memahami dan menguruskan emosi ini adalah amat penting dalam mereka membangunkan sosial dan emosi mereka. Selain mereka aware bahawa mereka ada emosi-emosi ini, mereka juga by the time mereka juga akan belajar bagaimana nak mengawal dan menguruskan emosi. Okey. Next adalah tingkah laku yang berkaitan tentang peraturan ataupun follow the regulation. So apabila kanak-kanak ni makin membesar, mereka akan cuba belajar mengawal tingkah laku dan dorongan impulsif mereka. Kadang-kadang kita ada dorongan dalaman bersifat impulsif. Tapi kita ada peraturan yang perlu diikuti. Kan? Dan peraturan-peraturan ini telah ditetapkan oleh penjaga, oleh ibu bapa dan juga masyarakat. So sepatutnya seorang kanak-kanak tu ada regulation mengikut peraturan tingkah laku mengikut peraturan. Okey. Dan next tingkah laku yang tipikal adalah dari segi perkembangan bahasa. Okey, dari segi perkembangan bahasa, kemahiran berbahasa memainkan peranan penting dalam komunikasi dan interaksi sosial. Mereka akan belajar beransur-ansur dari segi kebolehan bahasa, meningkatkan kosakata ataupun perbendaharaan, tata bahasa, kemahiran dan perbualan. Okey, itu sebabnya kalau kita berbincang dalam topik yang lepas berkenaan tentang speech delay ataupun anak lewat bercakap, so perkembangan bahasa ni sebenarnya amat dipengaruhi oleh persekitaran. Maksudnya bagaimana bahasa yang dipertuturkan di rumah, okey, konteks interaksi antara ibu bapa dan anak-anak dan juga interaksi dengan sekeliling. Ini akan meningkatkan dan memperkembangkan perkembangan bahasa. Last but not least, yang saya boleh kategorikan sebagai perkembangan tipikal bagi tingkah laku adalah dari segi kemahiran kognitif. Yang mana tingkah laku kanak-kanak termasuk kebolehan kognitif seperti memori, fokus, yakni perhatian, penyelesaian masalah dalam membuat keputusan. So kemahiran ini sebenarnya akan berkembang secara progresif apabila kanak-kanak tu matang. Okey, so ini antara saya boleh katakan sebagai komponen-komponen penting tingkah laku yang tipikal bagi seorang kanak-kanak. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa, apa yang boleh kita lakukan adalah kita kena menyedari ini merupakan perkembangan normal bagi seorang kanak-kanak dan mungkin kita boleh enhance the development ni dengan cara memberi stimulasi dan sebagainya. Kan? Stimulasi ni maksudnya kita tunjuk ajar, okey, and then kita terlibat bersama anak-anak dan sebagainya. Okey. So ini saya boleh rumuskan sebagai perkembangan tipikal. Okey, now kita dah habis berkaitan tentang tingkah laku tipikal. Kita pergi pula apa itu tingkah laku yang tidak tipikal. Okey, tidak tipikal ataupun sebenarnya yang mungkin menunjukkan bahawa tingkah laku yang berbeza berbanding dengan rakan-rakan sebaya mereka. Okey, yang pertama sekali, okey, tingkah laku yang pertama sekali adalah tingkah laku membangkang ataupun agresif. Okay. So kadang-kadang tingkah laku ni tingkah laku membangkang ataupun agresif ni bermaksud mereka ni melakukan pencerobohan secara fizikal ataupun melakukan pencerobohan secara lisan ataupun verbal. Okey, secara fizikal ni contohnya suka memukul, okey, suka menggigit, okey, menendang. Okey, kalau yang contoh
pencerobohan lisan seperti suka menjerit, okey, memanggil-manggil nama instead of macam macam kita kan kalau macam Pak Long tu kita panggil Pak Long, cikgu dan sebagainya, ini panggil nama kan. Ataupun melakukan ugutan terhadap rakan sebaya, orang dewasa atau even haiwan. Kadang-kadang ni yang dewa-dewa ni bukan bukan saja dengan manusia saja, dengan kawan-kawan, dengan haiwan pun kadang-kadang kita boleh nampak, kita boleh observe ciri tersebut. Dan kadang-kadang kita juga melihat mereka ni kerap menentang ataupun membangkang ataupun bertengkar dengan orang dewasa. Dengan mak lah terutamanya, betul tak? Kan? Hidayah. Kan? Ibu kata A, dia kata B, B, C dan sebagainya kan. Dan mereka enggan untuk mematuhi peraturan ataupun permintaan yang dimohonkan kepada mereka dengan sengaja. Kan? Dan biasanya ciri-ciri yang sebut ni dia merujuk kepada satu masalah gangguan tingkah laku yang saya akan discuss lepas ini, iaitu conduct disorder ataupun kecelaruan tingkah laku. Okey. So itu satu, tingkah laku tak tipikal, iaitu tingkah laku membangkang ataupun bersifat agresif. Okey, next, tingkah laku yang tak tipikal adalah tingkah laku disruptif. Disruptif. Disruptif ni maksudnya suka memusnahkan harta benda dengan sengaja. Kan? Seperti memecahkan mainan, merosakkan perabot, merosakkan barang-barang dan sebagainya. Tapi kan Puan Hidayah kan, kadang-kadang kita kena bezakan juga kan antara tingkah laku ni bersifat disruptif ke ataupun dia sebenarnya bersifat exploring. Kan? Sorry. Kadang-kadang saya jumpa juga kanak-kanak yang memang suka explore kan. Diberi mainan, dia pergi buka-buka sebab dia nak explore apa yang berada di dalamnya. Tetapi kita menyalah anggap bahawa sebenarnya dia bersifat destruktif. Dia sebenarnya bukan bersifat destruktif. Kita tak memahami bahawa sifat dia yang suka nak explore apa yang di sebaliknya tu yang menyebabkan disalah sangka sebagai destruktif. Okey. Tapi tingkah laku destruktif yang saya cakap ni sebenarnya dia lebih lagi, beyond the explanation. Usually kanak-kanak yang kita kata macam bersifat destruktif ni, kalau kita kata kita minta dia penjelasan, kalau dia ada penjelasan yang logik, then it's alright. Tapi kalau tak ada penjelasan yang tak logik, itu mungkin merupakan tingkah laku destruktif yang tidak tipikal. Okay? Next, tingkah laku yang tidak tipikal adalah tingkah laku suka berbohong, suka mencuri. Okey, suka melakukan pembohongan, ketidakjujuran, ataupun penipuan yang berterusan. Mereka sometimes ni kadang-kadang terlibat dengan aktiviti mencuri barang-barang yang melibatkan ahli keluarga, adik-beradik daripada kedai dan sebagainya. So ini antara tingkah laku yang atypical lah, yang tak tipikal. Next adalah tingkah laku mengasingkan diri ataupun social isolation. Okey, yang mana kanak-kanak ni mungkin lebih suka menyendiri. Okey, duduk diam-diam. Okey, enggan mengambil bahagian dengan aktiviti-aktiviti kumpulan ataupun mereka sukar nak menjalinkan ataupun mengekalkan persahabatan. So ini juga merupakan kita kategorikan sebagai tingkah laku yang atypical. Next adalah tingkah laku hyperaktif ataupun tak fokus. Ini antara tingkah laku yang selalu jugalah dirujuk kepada saya, Puan Hidayah, yang mana parent dah penat sangat kan anak tersebut melakukan aktiviti secara berlebihan, impulsif, okey, dan sukar untuk mengekalkan fokus ataupun perhatian. Dan sebenarnya ini mungkin salah satu daripada gejala yang kita panggil sebagai ADHD lah, ataupun gangguan yang berkaitan tentang fokus ataupun perhatian. Sometimes mungkin ada gangguan dari segi attention deficit sahaja ataupun kedua-dua, attention deficit and hyperactive disorder. Okay, the next one, tingkah laku yang berkaitan tentang regresi perkembangan. Ini antara perkara yang penting juga ibu bapa harus sedar, sebab kadang-kadang kita lihat perkembangan kanak-kanak tu dah normal, dah berkembang, dah follow seperti umur dan seperti rakan sebaya, tetapi tiba-tiba dia regress. Regress maksudnya ghostan balik ke belakang. Contohnya seperti kencing malam.
Kalau sebelum ni dah tak ada, dah bedwetting, dah berjaya, dah toilet training dan sebagainya, tiba-tiba datang balik kencing malam tu. So ini maksudnya kemungkinan besar ada regression ataupun mungkin hilang kemahiran yang diperolehi sebelum ni. Yalah, kalau sebelum ni dia boleh buat sesuatu tapi tiba-tiba dia tak boleh buat benda tu. So dia regress. Okey. Dan mungkin keadaan ini menggambarkan tekanan ataupun trauma yang telah berlaku pada kanak-kanak tu tanpa kita sedari, yang telah menyebabkan regresi perkembangan. Okey. Dan last sekali, yang saya boleh kategorikan sebagai tingkah laku atypical adalah tingkah laku yang suka melakukan perkara-perkara yang berisiko ataupun memudaratkan diri. Okey, contohnya tingkah laku mencederakan diri sendiri, okey, penyalahgunaan bahan terlarang ataupun mungkin terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berisiko. So kalau kita tengok tadi, saya dah senaraikan dua segmen yang utama, iaitu apakah ciri-ciri tingkah laku yang tipikal ataupun normal tingkah laku, dan apakah ciri-ciri tingkah laku yang tidak tipikal ataupun yang tak normal, yang mungkin merujuk boleh memberi clue kepada kita bahawa kanak-kanak tersebut harus mendapatkan further assessment dan sebagainya. Sebenarnya, kalau kita lihat baliklah kan, ialah saya sebenarnya kalau bila dah berhadapan dengan mereka kanak-kanak ni, saya percaya sebenarnya kanak-kanak ni boleh sebenarnya bertingkah laku baik jika mereka mahu melakukan. Kan sebenarnya kalau kita tengoklah secara orang kata apa, secara general lah kan, sangat jarang sebenarnya kita berjumpa dengan kanak-kanak yang benar-benar suka melakukan tingkah laku yang buruk. Jarang. Melainkan sebenarnya ada sesuatu yang menghalang mereka daripada mereka berkelakuan baik. Itu sebenarnya cabaran kita sebagai ibu bapa. Sebab kadang-kadang kadang-kadang ialah macam kita kan, mereka kan masih lagi tidak mempunyai banyak lagi kemahiran-kemahiran, dan komunikasi mereka juga terbatas. Jadi kadang-kadang apa yang mereka inginkan tu tak sama dengan apa yang parent inginkan. Jadi ada konflik kat situ. Jadi bila ada konflik kat situ, jadi itu yang saya panggilkan sebagai perkara yang menghalang mereka daripada berkelakuan baik. Tapi kita sebagai parent kadang-kadang dia terbalik. Dia macam expectation kepada mereka tu lain kan. Sebagai contohlah kan, sepanjang proses perkembangan mereka ni, ada banyak kemahiran yang mereka perlu belajar. Contohnya kemahiran bersikap fleksibel seperti bertoleransi terhadap kekecewaan ataupun menyelesaikan masalah. Tu satu kemahiran tu. Bagaimana kita nak tolerate ataupun fleksibel dengan kekecewaan. Kan? What is the range? So kita kadang-kadang bila kanak-kanak tu tak belajar tentang benda tu, so that's why kadang-kadang dia melahirkan interaksi yang rebel. Tingkah laku yang berlawanan seperti yang dikehendaki oleh ibu bapa. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu belajar mengenal pasti faktor-faktor tersebut. Kan kita sebagai ibu bapa sometimes kan kita selalu kan, kalau kita tengok kan Puan Hidayah kan, banyak kita menggunakan kaedah reward ataupun ganjaran jika berkelakuan baik kan, ataupun memberi hukuman jika tidak berkelakuan seperti yang dikehendaki kan. Semua ni pada kita bertujuan untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak supaya berkelakuan baik. Tapi kadang-kadang kaedah ni tidak berkesan kerana ada sesuatu yang menghalang mereka. So yang sesuatu itulah yang kita kena pecahkan dan kita kena cari so that kita boleh berlaku adil dengan mereka. Sebab sebenarnya kalau saya lihat anak-anak ni sebenarnya akan belajar dengan terbaik, the best, apabila mereka berada di zon di mana tugas yang diberikan kepada mereka tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sukar.
Ini memang mencabar sebab kita kalau kita bagi satu tugas yang mudah, mereka macam alamak senang je. Kan? Tapi kalau terlampau susah sangat sampai tak boleh dicapai, tak boleh juga. Jadi kita kena bagi satu task, bagi satu proses pembelajaran pada mereka, tugas-tugas yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Okey, di mana matlamat tugas yang kita berikan itu dapat dicapai dengan kesungguhan, keazaman dan semangat. Okey, so apa peranan kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga adalah kita kena mewujudkan perasaan ihsan ataupun kebaikan ataupun murah hati. Ataupun lebih senang dengan ataupun sebenarnya yang paling mudah lah Puan Hidayah. Kita lebih senang dengan bersifat kritikal. Kritikal. Yang ini tak boleh, itu tak boleh, komen ini, komen itu. Kan? Yang sebenarnya telah mewujudkan perasaan tak suka dalam kalangan anak-anak kita. Kan? So, sebenarnya kalau kita nak tengok balik kan, kita have to macam muhasabah baliklah apa sebenarnya tabiat fikiran kita sebagai ibu bapa. Apa yang sebenarnya yang kita harapkan pada anak-anak kita? Apa yang kita cari sebenarnya? Apakah kita mencari perkara-perkara, adakah kita berusaha mencari perkara-perkara yang boleh kita hargai daripada anak-anak kita, ataupun sebenarnya kita ni asyik nak mencari kesilapan mereka je. Kan? Walaupun kalau kita tengok tadi, niat asal kita memang niat kita baik. Kita nak beri motivasi dan sebagainya. Bak kata pepatah kan, orang dewasa makan garam. Kan? Tapi kadang-kadang approach ni tidak tepat. Kan? Kerana bagi saya lah, percayalah kan, sebenarnya perasaan ihsan dan kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak kita ni boleh menyebabkan anak-anak kita berasa disayangi. Bukan hanya bukan orang kata apa tingginya tingkat professionalism of kedua ibu bapa boleh yang menjamin anak-anak tu bertingkah laku normal, tak, baik dan sebagainya, tak. Tapi sebenarnya apakah perasaan ihsan dan sayang yang telah kita berikan pada mereka. Okey? Kerana bagi saya sebenarnya perasaan ihsan dan kebaikan itulah yang menjadi memori kepada kanak-kanak. Dan saya pasti kalau kita tengok pun dalam diri kita sendiri kan, ada berapa ramai guru yang telah hadir dalam kehidupan kita sepanjang kita berada at this point. Tapi kita akan ingat guru-guru yang menjadi ejen yang merubah kehidupan kita ataupun pandangan kita terhadap dunia ni. So bayangkanlah dunia ini kalau kita orang kata apa, kalau kita memberi pandangan ataupun tidak menjadi memori kepada anak-anak kita. So saya rasa macam tu sikitlah kot Puan Hidayah, sedikit motivasilah kepada tip ibu bapa bagaimana nak mendidik anak-anak mereka as a principal. So I think saya pergi kepada the last segment yang akan saya bicarakan, iaitu saya nak memperkenalkan satu term yang kita panggil sebagai conduct disorder. I think ataupun kita panggil sebagai kecelaruan tingkah laku. Ini adalah tingkah laku yang tak normal yang kita perlu dapatkan bantuan. Okey. So kalau kita tengok, kalau kita Google ke dan sebagainya, kita akan tengok conduct disorder ni ataupun kecelaruan tingkah laku ni, dia merupakan masalah tingkah laku dan emosi yang boleh berlaku kepada kanak-kanak ataupun remaja, yang mana mereka mempunyai corak tingkah laku seperti antisosial, suka melanggar hak orang lain ataupun melanggar hak kebiasaan setempat, dan biasanya mereka ni mempamerkan tingkah laku yang mengganggu, menceroboh, engkar ataupun tidak mengendahkan peraturan ataupun tak takut dengan orang. So ada beberapa gejala yang berkaitan dengan conduct disorder yang I think bagi ibu bapa harus sensitif lah. Yang pertama sekali, tingkah laku agresif terhadap manusia dan haiwan. Kita dah bincangkan tadi, tingkah laku yang atypical. Okay, mereka juga sometimes terlibat dengan kes buli, pergaduhan secara fizikal ataupun bersifat kejam dengan haiwan. Mereka ni kurang empati dan tidak menyesal setelah menyakiti hati orang. Memang expressionless kan, nampak tak bersalah.
So sifat impulsif dan kesukaran mereka mengawal emosi ni sebenarnya telah menyebabkan mereka ni terdedah kepada aktiviti-aktiviti vandalism ataupun suka memusnahkan harta benda. So kadang-kadang dia couple juga dengan disruptive punya behavior. Okay, so that's why kadang-kadang mereka juga terlibat dengan aktiviti penipuan, kecurian, suka berbohong, mencuri di kedai, atau lebih teruk lagi mungkin terlibat dengan aktiviti-aktiviti pecah masuk rumah ataupun kenderaan, kan. So ini yang the extreme lah, yang gejala conduct disorder yang mungkin boleh berlaku. So tidak semestinya kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku ini sebenarnya mempunyai masalah tingkah laku, kan. Contohnya macam melanggar peraturan, degil, dan melawan sometimes adalah perkara biasa lah dalam sehari-harian bagi seorang kanak-kanak remaja. Walau bagaimanapun, jika tingkah laku ni makin teruk, berterusan dan menjejaskan fungsi kanak-kanak tersebut ataupun menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, ini merupakan red flag. Okey, red flag ya, ingat ya. Normal lah untuk mereka tu kadang-kadang bersifat degil dan sebagainya, tapi kalau dah exit melebihi daripada batasan yang saya cakap tadi, okey, ini adalah red flag dan kanak-kanak tersebut wajar dibawa berjumpa dengan profesional kesihatan untuk dinilai. Okey, so perlu diingatkan bahawa masalah kecelaruan tingkah laku ataupun conduct disorder ini boleh menjadi serius kepada seorang individu, yakni pada kanak-kanak itu sendiri ataupun keluarga di sekelilingnya, kerana ia sering dikaitkan dengan macam-macam masalah, masalah akademik, konflik sosial di sekeliling, pelanggaran peraturan, undang-undang, dan mereka ni sebenarnya sukar untuk membina hubungan sosial yang sihat di kalangan sekeliling mereka, dan paling kita tak mahu sekali adalah mereka sangat-sangat berisiko dalam terlibat dalam penyalahgunaan bahan-bahan terlarang. So that's why intervensi awal amat penting bagi membantu mereka supaya mereka boleh menyesuaikan dan membangunkan kemahiran mengawal tingkah laku mereka. So kita adalah beberapa modaliti yang kita boleh offer lah. Contohnya seperti terapi cognitive behavior therapy ataupun CBT, ataupun family therapy yang memang dikatakan berkesan, tetapi ia amat memerlukan sokongan dan bimbingan daripada kedua ibu bapa. Ini very very important. So Hidayah, saya rasa saya dah towards the end of pembicaraan saya. Sebagai kesimpulan, ialah kalau kita tengok tadi ada banyak pelbagai jenis tingkah laku atypical yang telah kita bincangkan tadi dalam kalangan kanak-kanak, dan juga faktor-faktor penyebabnya yang pelbagai. So antara mungkin berkaitan dengan masalah pembelajaran lewat perkembangan, dan kadang-kadang kanak-kanak hanya bertindak balas terhadap situasi yang sukar ataupun tekanan yang dihadapi di sekeliling mereka. So jika kita mengesyaki anak-anak kita ataupun di sekeliling kita mempunyai corak-corak tingkah laku yang luar biasa ataupun atypical, contohnya susah tidur, tidur banyak, moody, ataupun reaksi negatif terhadap perkara-perkara kecil, kemurungan, sering gelisah, suka menyendiri, pencapaian akademik yang makin down, ataupun sukar untuk didisiplinkan. So saya rasa silalah dapatkan bantuan profesional kesihatan untuk di assess dan kita beri bantuan. So saya rasa yang itu dulu kot Puan Hidayah. Kalau nanti Puan Hidayah nak sambung apa-apa, nanti kita boleh teruskan, insya-Allah. Itulah macam biasa lah Dr. Azhar kalau cakap dia cakap komplit pun. Okey, Alhamdulillah. Cumanya macam daripada pengalaman lah sharing sikit. Hari ni pengalaman yang pernah saya uruskan kes-kes ya. Dan juga dari sebagai clinical psychologist lah, biasa kita buat assessment kan, kita buat penilaian. Jadi kadang-kadang tu bila nak tentu penilaian tu, yang mana satu ni, kau dia berturut kan, bertindan-tindan. Yang ni pun ada, yang tu pun ada. Ni saya boleh share sikit lah dari sisi pandang seorang yang profession
profession saya lah dari produk konstruktif. Yang pertama tu kita tengok konsisten tu dia dekat rumah, dekat sekolah, dekat luar. Tingkah laku tu. Tu yang pertama lah yang saya nak share. Sebab kadang-kadang dekat rumah dia jadi orang lain kan. Dia jadi macam tak nak buat, dia jadi tak nak kan. Tapi dekat sekolah elok pula dia dengar cakap cikgu. Jadi bila kami ni yang menilai ni kan, sebab bila kita nilai, penilaian kita ni diperlukan untuk diberikanlah kepada macam Dr. Azwar kan, kanak-kanak untuk tengok diagnosis tu. So kita ni buat penilaian ni bila kita tag dengan cikgu, ni macam ni dia dengar cakap tapi dengan mak dia tak boleh kat rumah dia macam ni sikit-sikit. Jadi apa yang penilaian yang kita buat ni selalu cross check. Kita tanya juga cikgu, kita tanya juga parents, benda yang biasa. So bila kita pergi jumpa terapis ataupun jumpa dengan psikologis ya, benda yang kita selalu buat kita minta nombor telefon cikgu. Tu benda ni lah yang kita akan minta. Kalau boleh dapatkan nombor telefon cikgu kelas ke, cikgu yang dekat dengan dia. Kalau dia homeschool, cikgu homeschool dia. Bukan sebab apa? Sebab kita bukan nak cari salah anak tu. Kita nak cari lubang-lubang yang berpotensi. Sebab itu, sebab bila kita buat analisis ataupun penilaian kan, memanglah nak tanda je kan kalau nak tik-tik-tik. Tapi sebenarnya bila kita tik-tik tu, kami mencari benda-benda yang mana yang dominan, mana yang tak dominan. Tak semua simptom tu biasa dia tulis dalam 9 simptom kan, sekurang-kurangnya 6. So ada 3 simptom tu yang tak. Jadi sebagai apa tu? Inilah sebagai psikolog kita tengok simptom-simptom tu lah. Tu yang pertama, kita tengok konsisten dekat tempat-tempat situasi tu, setting tu. Sebab bila kita tengok setting differences tu, barulah kita boleh come to dia punya specifier lah. Dan maksudnya satu setting je ke, 2 setting. Kenapa benda ni penting? Sebab nanti kita boleh explain kat parents. Boleh tak nanti try tengok kat sekolah ni, kalau kita ubah macam ni, kalau kita kata kat kampung dia main tak? Kalau dengan apa taman ke kan, kat taman permainan, nanti kita boleh ubah sesuai. Dari segi itulah, dari segi kita panggil pengurusan kan, after nak case tu lah, nak tengok nak bagi suggestion kepada parents tu. Yang kedua, yang tadi tu setting soalnya. Lepas tu umur. So dia ada childhood onset, dia ada adolescent onset ni. Kalau kata conduct disorder yang Dr. Azhar cakap tu kan, memang yang ni memang topik hangat lah. Sekarang ni semua orang dah tahu. Kalau dulu semua autism je kan, semua autism dah. Sekarang ni dah ada ADHD tapi yang sekarang ni really memang conduct oppositional defiant disorder, ODD semua dah ada certain case saya ni yang anak tu remaja tu sendiri mengaku. Dia sendiri mengaku, dia kata saya ni memang macam ni, cuma mak saya tak tahu je. Jadi dia bagi tahu. Jadi kita nak kata betapa self awareness orang sekarang ni untuk diagnose diri sendiri tu besar lah. Macam memang semua orang kita boleh tapi jangan diagnose sendirilah kalau ada apa-apa. Terutama remaja dia suka nak cakap dia ni ada ni, dia ada ni, dia ada ni kan. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kena lagi advance daripada dia. Maksudnya kena lagi tahulah kan, cari ilmu dan juga boleh je nak kadang-kadang tu ada anak-anak tu dia tak mau cakap dengan mak dia. Tapi dengan kita dia nak bercakap. Jadi macam tu lah. So kita kena pandai lah, mak tu kena pandai. Macam tak semua benda tu kita boleh carry on the shoulder tau. Lagi-lagi bila melibatkan tingkah laku atypical ni kan, bila melibatkan soalan yang selalu saya dapat lah kan, boleh sembuh tak? Ada harapan tak? Sebab bila kita kata dia adalah salah, bila kita tidak fall into clinical punya borderline, maksudnya kita bukan nak cakap dia akan sembuh sepenuhnya. So treatment tu berbeza. Pandangan kita kepada label tu tersendiri tu dah lain. Bukan kita nak sembuh dia terus nak sembuh tak. Dia kena ambil masa pelan-pelan. Jadi kita nak psycho-educate family, kita nak psycho-educate adik-beradik hati, dia panjang. Tu yang jadi bila kata soalan tu boleh sembuh tak? Itulah soalan yang saya macam tak tahu nak cakap sebab tingkah laku ni pun adalah satu penyakit. Biasa orang kata penyakit mental. Sebab tingkah laku pun satu penyakit. Dia bukan dia tak boleh nak kontrol impulse tu. Dia tak boleh kontrol. Dia tak ada kawalan. Sistem kawalan dia mengalami manilah kan disruption kat situ. So dia tak boleh kontrol. Macam orang lain boleh, dia tak boleh. Bila orang lain tu berfikir dulu, boleh pause sekejap nak tumbuk kan, dia tak boleh. Dia laju je. Dia tumbuk, dia sedap, dia rasa kat kena kan, dia rasa sakit tu, baru dia sedar. Alamak, dah tumbuk. Macam tu. Dan dia tak boleh kontrol. Tu macam
orang kata sabarlah, sabar. Bila dia dengar cakap kata sabar tu lagi ni angin ni kan. Jadi itulah dia punya penyakit tu. Bila kata dia sakit dia perlu dirawat dan dia pelan-pelan. Dia bukan 1 hari 2 hari. InsyaAllah boleh diuruskan kan. Bila dah makin menua akan adalah macam kesabaran tu kan. Dia akan kontrol. Cuma nak kata boleh sembuh tu hari ni juga sembuh, tahun ni juga sembuh. Bila kita dah masuk into clinical, tingkah laku yang clinical ni pengurusan dia lain sikit lah. So dia ada childhood onset yang itu kurang daripada 10 tahun. Kalau adolescent onset dia lebih 10 tahun. Kenapa 10 tahun? 10 tahun tu biasa transition lah. Transition dia nak balik, transition dia nak bertukar daripada kanak-kanak kepada remaja kan. So segala-galanya terjadi di situ. Jadi kat situlah onset. Bila onset kanak-kanak dengan onset remaja. Sebab tu kalau anak kita baik masa kanak-kanak, anak aku ni baik kan, remaja kita tak tahu lagi. Kalau anak kita pula macam, ya Allah kan masa kanak-kanak ni remaja kita tahu dia okey lah. Jadi dia macam tu lah, dia punya onset tu tak fix. Okay, ada juga cerita lah yang saya nak share sebab saya pun saya mengajar kursus juvenile. Ya, tu saya cakap dengan pengurus rancangan saya, muka saya yang macam comel ni kan, kena mengajar juvenile, kena mengajar tingkah laku delinquency dan juvenile. So sebenarnya semasa saya mengajar tu, sebenarnya ya Allah banyak sangat pengalaman yang saya dapat. Yang saya terutama sekali bila buat intervensi bersama diorang. So diorang adalah beyond control lah yang saya lawati. Beyond control ni kiranya tingkah laku yang tak boleh dikawal dah. Jadi dia di bawah court order, bawah 18 tahun, 12 hingga 18 tahun. Jadi diletakkan di institusi lah. Okay, bawah JKM. So kita buat intervensi dengan remaja, beyond control remaja ni. Bila kita pergi, sekali kita pergi, kali kedua kita pergi kan. So saya terfikirlah kan, macam mana sebab benda dah jadi ya, dan kebanyakan masalah yang mereka, sebab yang saya pergi ni perempuan sajalah, yang lelaki saya tak masuk, yang perempuan saja. Kebanyakan masalah dia adalah masalah sosial. Kita daripada sosial punya masalah lah, masalah sosial yang rumit jadi dimasukkan. Dia tak boleh pergi sekolah. Kan tak boleh pergi sekolah sebab bila pergi sekolah nanti akan lebih memburukkan lagi keadaan diorang sebab diorang, kita tengah intervene ya, kita tengah kontrol. So bila saya pergi tu saya nampaklah tingkah laku mereka tu, kalau ada kata macam mereka tahu mereka mungkin ada conduct disorder, mereka mungkin ada ya betul this kind of things kan, awal dapat tu awal kan, nanti diorang lebih menerima diri mereka. So apa yang saya buat bila saya bersama dengan beyond control punya remaja ni, masalah tingkah laku ni, kita bina memory. Betul cakap Dr. Azwar sebenarnya. Kita cipta memory baru je. Memory tu so powerful that dia boleh replenish tau. Dia boleh delete semua tu. Kita masukkan memory baru yang ada orang tahu dia. Kita masukkan memory baru different tu tak apa kan. There's always apa tu? Dare to be different, new you, semua kita masukkan memory baru. So bila mana kita buat ni so far memang itu kuncinya lah. Kunci dia lah cipta memory bersama tu. A new memory. Bila dia dapat new perasaan baru, rasa dihargai, rasa didengari kan. Jadi dia lebih terbuka. Kebanyakan diorang bila kita bersama tu, bila nampak dia punya anger tu, dia punya memang tak boleh tahu. Salah sikit je memang dia macam muka dia dah macam nak marah lah, kita boleh nampak. Dan diorang juga disediakan macam kata, kita tanya apa barang yang diorang nak kan untuk treatment lah. So diorang nak apa tak? Diorang nak punching bag. Ni perempuan ni nak punching bag. Sebab diorang tak boleh kontrol. Tak ada orang yang buat diorang marah. Diorang dah duduk diam-diam dalam tu kan. Jadi ada apa, tak ada trigger je. Kebosan apa semua. Jadi diorang marah juga. Jadi diorang kata diorang nak punching bag tu. So diberikan punching bag. So macam tu lah kan kadang kita nampak diorang ni bila dah dalam keadaan dah melakukan satu benda, contoh dah mencuri, dah terbabas, dah melakukan satu benda tu, macam susah nak patah balik kan. Tapi sebenarnya ada harapan. Sedangkan yang macam yang saya pergi tu kan, memang kata dah masuk, ada yang kes polis, ada yang terlibat dengan dadah dan sebagainya kan. Pun banyak cerita-cerita berjaya di luar sana. Jadi kita tak naklah macam ada conduct disorder tak boleh buat apa-apa. Boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh. Komuniti pun boleh main peranan, pergi jumpa penilaian dan kita akan dapat. So kita tahu apa dia tak boleh kontrol. Contohnya memang tak boleh kontrol. So apa benda yang kita nak kena alihkan daripada anak-anak kita bila ada conduct ni, dia memang tak boleh berbinatang. Kalau ada binatang, memang dia akan cocok mata binatang tu. Dia memang akan tarik telinga kan, akan tarik ekor kucing tu. Memang jadinya
Cuma bukanlah kata bela tu tak, bukan, maksud saya tu kalau ada kita sama-sama. Kita cipta memori yang barulah. Maksudnya okey kita ajar dia. Dia memang dia akan sebaiknya kalau bolehlah macam kita bagi dia exposure yang cukup. Maksudnya jumpa dalam keadaan terkawal lah. Bawa pergi zoo pun kadang-kadang dia macam dia geram kan, dia rasa macam nak dia akan buat. Jadi kita tahu limitasi tu. Kita test dulu sampai anak tu betul-betul mature boleh, baru kita bagi dia pelan-pelan macam tu. Mungkin dengan mula-mula bagi dia kalau nak kucing yang betul-betul kucing, bagi dia kucing mainan dulu ke. Tengok apa dia buat dulu kan. Sebab dia sebenarnya akan mimik. Imitation tu memang inilah, imitation tu memang apa yang dia akan buat. Macam mana dia buat dekat patung, macam tu juga dia buat dekat dia akan cuba. Itulah dia salah satu benda yang saya share lah daripada pengalaman kan, bila kita buat ni memang kita cipta memory kan. Lepas tu critical, cakap pasal critical mom kan. Critical mom sebenarnya mak ayah ni memang kita memang mudah untuk memberi critical respon lah pada anak-anak kan. Sebab kita sendiri pun macam nak cepat. Kita nak cepat. Kita nak cepat. Kita nak shortcut je. Kita pun sendiri pun struggle kan. Jadi kita nak shortcut. Sekarang bila kita nak shortcut tu, dia tak sempat nak belajar. Kan dia terlambat sikit, dia terhegis sikit. Ada kita buatkan. Biasalah tetamu sekali macam mak-mak macam ni kan. Memang. Sebab kita buatkan tu sebenarnya kita tak sengaja tu kita telah mengurangkan kemandirian dia. Kita dah kurangkan skill dia. Ini pun nak kena hati-hatilah sebab kadang-kadang skill yang kita rasa macam kita tolong anak tu, tapi sebenarnya kita kurangkan skill kemahiran mandiri dia lah. Jadi dia lebih dependent dan bila dia besar pula, bila kita tak buat dia marah dengan kita kan. Jadi sebenarnya perkara-perkara macam gini dibincangkan juga dalam sesi lah. Itulah sikit sebanyak yang saya nak share pasal beyond control tu lah. Yang saya pergi yang hari tu yang masa bila kita buat event apa semua tu, rupa-rupa saya cakap dengan counselling dia. Saya rasa kalau buat assessment ni memang semua ni semua ni memang ada je ciri-ciri dan dia punya pengurus dia kata macam ni. Dia orang ni tak rasa bersalah kan, dia tak rasa macam tak rasa pun kenapa dia orang dimasukkan kat situ. Dia orang tak boleh terima dia orang tu salah. Betul lah tu, memang tak rasa salah sebab dia tak ada pro-social emotion, dia kurang empati. Pro-social emosi macam orang kan, orang tu boleh rasa bersalah, ada orang tu rasa kesian. Sekarang ni kita perlu dilatih, benda tu perlu diajar. Kalau dulu dia macam automatik. Banyak experience sekarang ni kita boleh rasa benda tu. Macam rasa macam kesian, tak ada. Kita sekarang ni dunia yang sangat berteknologi ya, semuanya self-centered kan. Dia kurang empati. Jadi dia kata bila dimasukkan tu anak-anak tu rasa dia orang tak salah. Jadi benda tu yang kaunselor tu kata sebenarnya awal-awal lah untuk beri dia awareness yang kita ajar benda tu dulu. Ada rasa kasihan, ada rasa belas kasih. Dia kata boleh mengikut instruction dan sebagainya. Antisocial kan bukannya menyendiri. Antisocial tu dia tak suka nak ikut peraturan, dia tak boleh. Dia memang ada je peraturan dia break, ada dia break. So orang selalunya antisocial tu tak suka beramai-ramai, tak suka bersosial, salah sebenarnya kan. Antisocial tu maksud dia memang tak boleh ikut peraturan. Normal, social norm, dia memang against. Memang ada kes-kes macam ni dalam ni lah. Dan dia tak kisah performance, dia tak fikir pun nanti dia tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kan, dia tak kisah lepas ni dia nak pergi mana, dia tak kisah. Cuma bila dia masuk dekat dalam pusat tu, bila kita buat sesi dengan mereka, mereka pun cakap sekarang baru mereka fikir lepas ni nak pergi mana, macam mana ni, dah sekolah dah tak pergi sekolah kan. Kata tapi dulu tak pernah fikir pun benda-benda ni. Saya tahu nak mungkin je, saya tak kisah pun. So memang betul lah benda tu memang jadilah, dia memang tak kisah performance, tak kisah apa-apa pun kat yang jadilah. Okey, dan sebenarnya salah satu yang kita rasa lah, saya rasa macam bimbingan guidance dan supervision. Bimbingan lah, biasa dalam counselling tu bimbingan dan counselling kan. Macam kita dalam komuniti dan sebagainya, kadang-kadang kita pun ada anak buah, kita pun ada kadang-kadang kita dalam keluarga tu sendiri bertanyalah khabar, tolonglah juga sama-sama kan. Sebab kadang-kadang remaja dan sebagainya dia bukannya saja-saja, dia memang tak tahu.
dia memang tak tahu. Dia memang clueless. Bila kita cakap, oh okey. Dia sekecil-kecil benda pun perlu dibimbing dan perlu diberikan guidance. Itulah antara satu benda yang saya nampak macam contoh macam kita tak ada dah macam jalan depan ya. Ada orang boleh dia bongkok lagi depan orang tua kan. Macam sekarang ni macam benda tu perlu diajar. Dia dah tak come naturally. So banyak benda yang kalau kita tahu sensitivity kita punya budaya sendiri, budaya keluarga kita sendiri, kalau ada benda yang sensitif yang perlu diajarkan, tolonglah bimbing dan ajar. Tapi jika benda tu tak semua family sama kan, ada family tak kisah kan, macam kata Dr. Azhar kata ada dia tak kisah panggil macam apa, ada orang panggil kena panggil mak long, pok long kan. Ada yang sekarang yang trend baru ni tak ada panggil nama je kan, kalau boleh kita pun tak nak ngaku kita makcik dia. Jadi budaya tu dah berbeza kan. Jadi benda-benda yang macam ni lah, bukannya dia orang tak nak, dia orang tak tahu, kadang-kadang kita pun tak bimbing kan, kita pun tak cerita kan. Benda-benda macam ni saya seronok lah bila dapat cerita dekat platform macam ni, sebab biasanya orang tak tahu kan, kalau macam kata orang selalu kata nakal je. Satu nakal je. Nakal kan. Nakal tak dengar cakap kan. Tapi di sebalik tu mungkin mereka menderita, mungkin ada lah sama ada masalah kognitif ataupun ada masalah tingkah laku yang memang underlying. Selalu kata apa salah saja, salah mak ayah. Kadang-kadang bukan salah mak ayah pun, kalau anak tu dah memang ada, dia ada dah. Kalau nak cari salah siapa, membawa ke mana-mana, malah dia lebih menjatuhkan. Kita nak solve problem lah, kita nak cari solution lepas ni apa, kalau tak boleh pergi sekolah macam mana, kalau katakan perlu homeschool macam mana, kalau tak ada apa sources yang ada, macam mana cara untuk kita lah. So, lebih kepada problem solving lah daripada cari cause tu. Biasa yang cari cause tu kami lah, sebab kami nak cari root. Sebab kami nak cari root supaya kami boleh tackle lah. So sebenarnya Betul. kan supaya kita. Tapi kalau ditanya kenapa tu, hanya akan terus pusing je lah kepala tu sampai sudah. Sebab dia akan buat kita rasa lebih down lah parents kan. Jadi kalau boleh, kalau parents tu juga perlukan sokongan, parents tu pun boleh jumpa terapi. Kadang-kadang bila dalam satu sesi kan, Dr. Azhar cakap dengan anak, dengan maknya pun ada sesi lain, dengan ayahnya pun ada sesi lain. Dia Ya, macam setuju. dia satu go kan. Tapi kita pun faham, dilema tu kita faham lah kan, susahnya apa semua. Yang seterusnya ni last ni. So kalau ada soalan dan sebagainya, orang ramai yang tak tahu tentang tingkah laku ni. Satu conduct disorder lah, yang biasa ADHD dan sebagainya kan. Tourette ataupun ni tik. So yang macam tingkah laku yang macam berulang-ulang, dia macam tak sengaja, dia voluntary movement tau. Jangan pula kalau okay, sebab kadang-kadang kita tak tahu kita rasa macam melatah dan sebagainya. Tapi kalau sebelum 18 tahun, benda tu memang kita nampak ada dan konsisten, itu mungkin sebenarnya tik ataupun kita pergi Tourette lah. Dia boleh melalui vokal ataupun melalui motor movement. Kadang-kadang dia macam kena tepuk-tepuk lah kan, kena tepuk-tepuk lagi kan. Kalau kita tak tahu, nanti kita rasa macam udahlah kan, tepuk apa kali nak tepuk. Macam tu. Ada juga yang vokal macam dia terpaksa macam kadang-kadang buat macam tu kejap-kejap. Ada yang macam tu kan. Jadi tu tik. So, sebab ada bila kita tak tahu, bila kita tahu kita ada tik, dan kita tak boleh explain kat orang, kita akan tak selesa menjadi diri kita sendiri. Sebenarnya tik tu tak apa. Bila lama-lama, bila kita boleh terima diri kita ada tik, orang lain pun okey. Tu jadi tik pun salah satu tingkah laku yang Tourette apa semua kan, satu tingkah laku yang mungkin jugalah boleh ibu bapa pun boleh tengok, dan anak-anak pun kalau ada sebelum 18 tahun tu, salah satu jugalah bentuk tingkah laku yang perlu diketahui macam ada yang macam dia kita tekuk macam ni, kita tahu macam-macam lah, dia berubah-ubah tapi dia involuntary, dia bukannya satu benda yang disengaja nak buat. Bukan, dia memang kena buat. Kalau tak nanti dia macam badan dia kesian, nanti dia merana dia kena buat. So bagilah dia buat. Kita lah yang sesuaikan diri dengan keadaan tu. Lagi yang dekat dengan tik tu adalah obsesif lah, obsesif kompulsif. So obsesif kompulsif ni juga salah satu tingkah laku yang biasa macam kata ambil wuduk, kata was-was tu kan, ambil wuduk berkali-kali, basuh tangan berulang kali. Lepas tu ada juga yang
Mandi, kena nak mandi kan, dah mandi lagi tak dia sentiasa mandi lama kan. Dia tak puas dengan dia rasa macam tak cukup bersih dan sebagainya. Itu pun salah satulah tingkah laku yang makin nampak makin lama macam sekarang ni saya rasa dah banyak jugalah kes-kes yang saya tengok OCD dia, obsesi kompulsif ni. Yang paling penting apa-apa pun kalau dia dah mengganggu uh, perhubungan sosial, maksudnya dia dah ganggu kita punya perhubungan mak dengan anak, kawan-kawan, benda-benda ni semua tingkah laku ni bila dah mengganggu, lepas tu dah tak boleh belajar, dah tak boleh fokus, ada masalah, masalah menerima diri, masalah menerima orang lain, masalah untuk bekerja, masalah untuk belajar, dan masalah untuk menguruskan diri setiap hari, maksudnya dia dah start dah macam tak boleh begini-gini kan, macam kalau contoh OCD tu ada sampai tak boleh pergi kerja, tak boleh bangun, tak boleh pergi kerja, tak boleh nak bangun pergi sekolah bila nampak je macam gini, kita perlu dapat rawatan, bukannya tunggu-tunggu nanti dia dah tua, dia dah besar okey sikit. Tak, memang kena dapat. Sebab katakan tadi onset tu dia boleh kanak-kanak, kalau kita diamkan pada remaja dia akan muncul juga. Kalau tak settle remaja dia akan datang waktu bila tahu waktu dah kahwin nanti. Waktu 30-an tu dia datang balik mentui kita. Jadi perkara tu perkara normal lah. Perkara tu sebenarnya normal. Dia akan datang. Cuma kita perlu uruskan sesuai. Kalau tak dia jadi pendaman lah. Pendaman yang kat dalam yang tak settle kan. Yang keep akan haunting kita. Jadi itulah sikit lah tingkah laku yang saya nak share lah. So, santai-santai je lah. Ya, insyaAllah kita sesi petang ni kita buat secara santai dan kita sangat mengalu-alukan persoalan yang dibangkitkan oleh peserta-peserta. Sajalah saya nak tanya Puan Hidayah kan sebab tadi kita berbincang tentang salah satu daripada faktor yang boleh mempengaruhi tingkah laku adalah parenting style kan, parenting style. Dan parenting style ni ialah kita sebagai normal ibu bapa biasanya kita akan prone untuk follow parenting style yang kita telah dapati daripada previous keluarga. Maksudnya daripada mak dengan ayah kita parenting macam mana, kita tend to follow lah sebenarnya kan. Sebab kita merasakan itu yang telah kita belajar, itu yang telah kita contohi dan kita rasa yang tu yang terbaik, yang tu yang kita akan teruskan kepada anak-anak. Tapi kalau kita nak classifykan tentang parenting style, yang kita ada yang jenis autokratif, otoratif, okey, ataupun yang mungkin yang bersifat permisif, semua benda pun okey, ataupun yang mungkin yang bersifat sebagai uninvolved, tak terlibat, uninvolved. Kan kadang-kadang apa komen Puan Hidayah, sebab kadang-kadang faktor-faktor macam uninvolved parenting ni mungkin berlaku dalam keluarga yang kita kata apa, keluarga yang berpisah contohnya kan. Keluarga yang berpisah, mak yang tak duduk sekali dan sebagainya. So uninvolved parenting ni sometimes can lead to something lah dari segi corak tingkah laku. Apa komen Puan Hidayah? Bila kata uninvolved tu kan Dr. Azwar, penglibatan tu dia besar tau. Macam bila kita kata penglibatan tu mungkin berada depan mata, ya tak? Betul-betul. Tapi kadang-kadang depan mata pun anak rasa tak terlibat juga. Ya. Dia tetap kata kita ni tak ada. Kita tak pernah ada. Padahal kita hari-hari balik buka pintu apa kan. Jadi macam tu lah penglibatan yang uninvolved ni sebenarnya kalau ikut yang hari tu bila kita buat bertanya dengan yang beyond control students tu memang rata-rata mengatakan memang parents dia orang uninvolved. Memang lack of kita panggil lack of supervision, lack of guardian sebab memang mak ayah dia pun tak involved. Bukan kata tak involved sikit-sikit, memang hilang dari radar lah. Kan? So, hilang dan tidak bertanya khabar kan. Dan juga lack of discipline between both. Maksudnya mak dia jenis kita panggil pessimistic lah. Jenis macam semua pun okey boleh. Semua jenis bagi je semua benda. Lepas tu pula dapat mak yang jenis bagi semua, ayah dia pula garang sangat-sangat. Dia tak konsisten. Jadi bila benda-benda macam gini pun memberi kesan lah, lack of kita panggil lack of discipline method lah kan. Jadi memang betul benda-benda ni memang memainkan peranan. Sebab apa? Bila tak jelas, bila confused, dia orang nak bertindak tu, nak bertingkah laku tu, dia depress je. Dia diam, dia freeze, dia tak proses. Dia tak buat bukan sebab dia tahu benda tu salah, dia tak buat sebab dia kejung. Dia kejung macam terperanjat kena marah, dia kejung gitu, lepas tu dia bela kan, macam kelip-kelip, mata dia tak faham, dia tak boleh proses. Tapi dia tak buatlah benda tu. Untuk kita pula dah.
settle lah, dia tak buat. Kan? Tapi sebenarnya anak tu, dia perlu dibagi tahu bila kita dah marah dan sebagainya. Yang penting penjelasan tu lah, kena explain lah. Lepas tu kenapa, dia rasa apa kan. Katakan dia macam tu lah, maksudnya dia kadang-kadang kita tak biasa nak jelas-jelas ni. Satu, kita pun penat. Yang kedua kan, dia bukan kita punya budaya kan nak jelas-jelas, kita macam cakap. Kalau kita Ya, senang cubit aja. Cubit je senang kan. Cubit jeling selesai kan. Ada satu sharing lah yang saya share. Bukan di IPPT punya klien lah. Disclaimer kan kejap lagi ingatkan klien Dr. Azwar ni bukan bila benda saya betul. cerita ni mana ayah KL. Okay, ada juga yang berkata macam dia tidak pernah dirasa dipeluk lah. Maksudnya dia tidak pernah rasa itu. Dan tiba-tiba bila dia dah besar, bila dia ni mak dengan ayah dia peluk, dia dah cuba untuk peluk dia tak boleh terima. Kan, jadi benda-benda macam ni sebab dia dah biasa dengan cubit. Dia dah biasa dicubit. Tiba-tiba mak dia dengan ayah dia menjadi lovely dan cuba peluk dia susah nak terima dah. Jadi benda tu lah. Jadi dalam sesi tu kita nak kena betulkan dia punya cara fikir, dia cara orang sayang dia. Kan? Sebab kalau tak nanti dia merasai dipukul itu adalah kasih sayang. Macam tu lah. Dia tak biasa ni. Dia kata kena cubit apa semua dia okey. Tapi bila kena peluk dia macam, tak boleh lah puan, tak boleh. Tak boleh. Tapi mak dia nak cuba berbaik-baik. Jadi macam tu lah macam yang Dr. Azhar kata tu memang betul lah parenting. Dan kita kena putuskan pertalian, putuskan makna yang kata anak kita tu kita. Anak kita adalah individu yang berasing. Individu yang sendiri, yang ada masa depan dan ada celupan dan ada kehidupan dia sendiri. So bila mana kita dihantui oleh diri kita untuk menampak diri kita dalam anak kita, itu yang dipanjang-panjangan lah. Maksudnya kita ada expectation, kita ada rules, kita ada rigid, kita ada nak. Kita lupa yang anak kita ni separate identity daripada kita. Ni yang sepatutnya kita ni guidance je lah. Kita ni hanya boleh guide semampu yang boleh kan. Dan dia takkan jadi sama macam kita pun. Sebab dia bukan kita. Benda yang cycle of reparenting ni. Ini yang sebenarnya yang selalu jadi. Bila-bila kita rasa macam ni, ni lah anak aku dah macam gini, aku dulu habis lah. Dia dah start macam gitu, dia akan mulalah krisis. Sebab apa? Anak kita different. Dia pun berbeza. Bila kita cakap dengan anak kita pun, ya betul. Mama dulu pun melalui benda yang sama. Tapi awak lain, mama lain. Mama ni daripada zaman yang lain, daripada benda yang lain, awak lain. Awak ada masa awak sendiri. Tapi mama boleh cakap macam ni, macam ni, macam ni. Dan mama boleh bagi begini, tapi kita tak sama. Cakap je benda tu, anak mesti dah tertakluk hati dia. Anak dah boleh fall lah. Dia kalau dengar je benda tu, dia boleh terima. Tapi cuba kalau sama lah macam mama tu, habis. Dia tak boleh dengar perkataan comparison tu. Dia tak boleh, memang sensitif. Cuma kalau kita ni dibanding-bandingkan, kita pun tak suka. Jadi macam tu lah yang saya rasa rantaian tu. Memang ada sebenarnya teori tu, teori positive parenting tu memang guna that module, the cycle of reparenting. So apa benda kita dulu tak dapat, kita akan repeat pada anak-anak kita. So bila kita tak sedar, kita akan impose benda tu. Dan bila kita rasa macam anak-anak apa benda yang kita nak tu kita pass down kepada anak kita, itu akan jadi bebanan pada anak kita dan jadi extra baggage kat dia kan. Sedangkan dia nak bermain, dia nak ada dia punya sendiri kan. So bila kita sedar benda tu terjadi, ada few steps yang kita boleh buat lah. Macam kita sendiri kena repair dulu kita punya luka kita sendiri dengan parents kita repair dulu supaya dengan anak kita boleh separate kan. Ini adalah anak kita yang kita bukan sama, kita tak share pun. Okay, walaupun dia ada darah daging kita, tapi dia identiti tersendiri. So bila jadi macam tu, kita taklah rasa macam semua benda tu bebanan tu sebab kita. So especially bila anak tu tak menjadi, sebab kita rasa macam memang kita failure. Kita mak yang gagal, kita ayah yang gagal. Anak macam anak saya tak boleh lagi mengaji gini-gini, anak saya tak boleh lagi belajar ni, saya seorang mak yang gagal. Cuba reflect balik kan, betul ke kita yang gagal ke ataupun kita yang letak yang tak cabaran yang terlalu tinggi untuk anak kita punya stage kan. Sebab anak kan beza-beza kan. Jadi mungkin kita lah, kita banyak-banyaklah juga kena sedar mengenai parenting style tu lah. Keperluan-keperluan kita yang luka-luka kita yang dulu tu kan. Kita cubalah faham dulu, aware dulu supaya dia tak di pass over ke next generation. Plus sikit lah Dr. Azwar sharing-sharing Ya, betul tu macam yang Puan Hidayah cakap,
apa ni, parent anak kita ni merupakan individu yang apa ni, berlainan daripada kita, walaupun dia adalah sebahagian daripada kita, tapi kita tak boleh impose apa yang kita nak tu pada dia, kan? Expectation. Okey, I think saya dan Puan Hidayah telah pun selesai apa ni, berbicara dalam konteks masalah tingkah laku ataupun tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak, apa yang patut kita semua tahu. Mungkin saya tengok kat chat box ni so far tak ada persoalan yang ditujukan kepada mana-mana, ataupun mungkin ada persoalan ke daripada hadirin-hadirat sekalian yang nak bertanya, yang mungkin saya boleh allow. Mungkin anda semua boleh off the mic, and then boleh tanyakan soalan kepada saya ataupun Puan Hidayah. Kalau malu dan segan, boleh tanya melalui apa ni, chat box. Okey, tadi kita bercakap tentang apa ni, parenting style, kan? Tapi zaman sekarang ni antara benda yang selalu diperbincangkan adalah smartphone ataupun peranti elektronik ni, peranti smart ni. Juga telah dikatakan boleh mempengaruhi tingkah laku seorang kanak-kanak. Setakat pengalaman Puan Hidayah pula macam mana? Bila tidak ada kawalan tu memang akan pengaruh lah. Dia akan ikut sebiji-sebiji kan, ikut fasa-fasa tu. Cuma kalau kita pandang dia sebagai alat, sebagai satu alat dan kita gunakan dia untuk merapatkan lagi diri kita dengan anak-anak, sebenarnya ia satu benda yang baik lah. Um, Itulah saya pun barulah cuba, saya cuba dengan anak saya lah sebab saya sekarang jauh dengan anak. Jadi saya cubalah, saya kata sebab tengok tengok macam bila balik tu dia pun salah macam tu ya tak ya, kita pun rasa macam dia tak rindu kita ke kan. Tapi bila saya cakap lah kat dia, saya kata okey lah macam tu kita main game sama-sama besok online. Dia look forward untuk benda tu. Lepas tu saya kata oh okey, nak pula dia kan. Maksudnya kalau kita guna tu sebagai tools, kita lebih kreatif dan kita gunakan sebagai alat untuk merapatkan lagi daripada kita menegah dan ni biarlah dia um, dalam bentuk yang mutual lah. Dia pun nak bersama. Kalau kita tegar dah halang dan tak bagi dan dia memberontak kan. Kalau lama-lama selama 6 bulan macam tu payah juga lah. Kalau macam kita memang jenis disiplin dan kita boleh kongsi disiplin tu dengan pasangan sama-sama. Okey, sebab dia akan faham, dia akan tak berselaru. Tapi kalau kita bertekak-tekak, kita pun sama pun main handphone kan. Kita pun sama, dia kan tak faham lah kan. So kalau ada masa, allocate masa. Kalau berkawalan dan bertujuan, sebenarnya kita memang perlu handphone tu. Sekarang ni semua pun nak bayar handphone. Kalau tanya anak saya kecil-kecil, kalau tak tahu nak order, dia kata pakai handphone. Pakai handphone je lah dia. Dia badan dia kecil lagi. Order Ya, semua senang ya, betul, Macam tu betul. lah. Itu saya rasa dia bertujuan, bermaklumat sebab kalau tak kita pun sakit hati juga kan. Mak ayah pun penat nak mengontrol kan. Sedangkan kita sebab ni kalau kita nak kontrol tu kena ada sokongan lah. Maksudnya waktu tertentu kalau kita bekerja, orang kena tahu kita tak akan reply pada waktu-waktu sebab kita sorok handphone daripada anak dan kita pun boleh tengok handphone. Kalau kita ada sokongan tak apa, tapi kalau kita ni buat bisnes online, kita memang memang gunakan benda tu sebagai kita punya future rezeki. Jadi benda tu kita jadikan dia sebagai interaktif. Satu bagi kita fahamkan situasi tu sama-sama. Memang betul kalau terkawal memang dia akan tiba-tiba dia akan follow everything from apa dia tengok tu dia follow. Lepas tu bila dia kata bila jumpa anak saya ni ada flapping macam ni kan. Autism agaknya kan. Lepas tu bila kita tengok cuba puan stopkan dulu dia punya screen ke apa kan. Kita stop untuk film, nampak okey dia boleh duduk dengan diam. So maksudnya bukan organik lah. Bukan yang ada disorder tapi mungkin screen. So bila nampak macam agak terlebih kan, kita cuba. Kalau kita rasa macam perlu lebih belajar macam nak kontrol communication lah, media pakai handphone ke pakai tablet ke pakai komputer, pakai PC. Kalau nak kontrol macam mana kita boleh
tanya, boleh cari ilmu parenting. Sekarang ni kita ada time, screen time, kita buat dengan anak fun-fun kan. Yang penting apa-apa pun jadikan dia sebagai alat lah. Tak kisahlah kalau kita dah tak ada masa kan. Macam saya nak masak-masak dengan anak dah jauh. So kita gunakan tu. Okay tak apa, nanti buat sesi dengan Umi. Nanti kita buat online, kita main-main game sama-sama. So macam tu lah. Dia jadikan dia sebagai tool lah. Tool yang merapatkan. Okey, terima kasih Puan Hidayah. I think kita ada soalan kat sini. Saya rasa Puan Hidayah dah ulas dah tadi. Mohon komen daripada Puan Sarina Harun. Okey, mohon komen mengenai parenting style ibu bapa memberikan handphone kepada anak-anak dan kesan kepada tingkah laku. So macam Puan Hidayah cakap tadi lah kan, handphone ni adalah teknologi yang kita tak boleh kata tidak. Yang paling keyword yang utamanya adalah kawalan. Okey, kawalan. Kawalan yang paling penting. Okey. Okey, untuk peserta-peserta daripada USM, anda boleh klik link kehadiran untuk mendapatkan mata CPD seperti yang dalam checkbox. Okey. Bagi peserta-peserta yang bukan staf USM, tak ada keperluan untuk anda isikan form kehadiran. Okey, soalan yang berikutnya, mohon komen kesan penceraian kepada tingkah laku anak-anak. Yes, Puan Hidayah. Kesan perceraian kepada tingkah laku anak-anak. Okey, kalau ikut research kan, divorce ni sebenarnya yang terkesan anak perempuan. Kalau anak lelaki, kalau anak perempuan, dia ini ikut ni ikut apa dalam buku cakap lah. Kalau yang perempuan disebabkan mak dia emotional. So dia akan tengok mak dia emotional, dia pun akan emotional. Tapi untuk anak laki-laki, the father is absent tu je. Tapi kalau mak dia absent, dia macam dia punya kesan dia akan lebih teruk kalau dia jadi macam ni lah. Maksudnya dia tak ada. Dia tiba-tiba ayah dia tak ada. Tu dia akan jadi kesan kepada emosi dia lah, kepada dia punya tingkah laku tu. Okey, kita cakap pasal perceraian. Perceraian ni dia boleh jadi dua benda lah. Maksudnya perceraian yang bercerai betul-betul ataupun memang jauh ke apa dan sebagainya kan. Yang penting adalah co-parenting tu. Kalau kita bercerai tapi kemudian ibu bapa masih lagi sama-sama co-parenting, sebenarnya dia tak sangat tahu tingkah laku pada anak tu macam okey. Dia boleh. Yang penting ada existence tu wujud. Tapi kalau dia tak co-parenting, kalau dia bercerai ke, dia duduk jauh ke, dia duduk dekat, kalau tak ada co-parenting tu, dia tidak ada rasa existence lah. Maksudnya dia rasa macam tak dia kata involve kan, dia akan tetap dia punca tak kisah dia bercerai ke apa semua, memang kalau kita involve dengan anak-anak kita memang anak kita akan terkesan. So macam itulah yang saya boleh komen sikit kan. Cuma kata perceraian sekarang ni untuk yang wanita lah kan, kadang-kadang dia macam ni, dia salah satu jalan keluar sebab kadang-kadang memang it's a very dibolehkan perceraian tu kan. Tapi kan sebenarnya masa proses perceraian tu dia ada fasa-fasa untuk anak-anak, dia ada kaunseling anak-anak, ini kita sediakan sebenarnya. Fasa-fasa untuk menerangkan mereka secara peringkat-peringkat. So memang ada yang memang okey je. So kalau kita ada ilmu tu, sebab dalam kaunseling perkahwinan dia memang ada benda tu. Dia ada proses-proses perceraian, proses macam mana nak bagi tahu, macam mana nak break the news, macam mana nak cakap, macam mana nak jawab dengan anak-anak. Benda tu memang diajar lah, memang diberikan lah kalau ada kaunseling perkahwinan kan. So memang betul kalau ada kata dia tak kisah perceraian, kalau tak involve memang dia akan effect. Uninvolved je lah. Yang penting kalau pun bercerai pun dia ke co-parenting lah. Tapi kalau anak-anak dia ada fasa untuk menerima dan memahami. Dan bila mana anak-anak tu dia yang penting 2 minggu. Tempoh dia 2 minggu. Kalau masa 2 minggu tingkah laku tu berulang-ulang, marah tu tak kurang, masih macam kita tahu intensity tu makin teruk, dia dah mula tak nak keluar bilik, dia dah marah dan sebagainya. Carikanlah terapi untuk anak tu, carikanlah anak tu untuk luar. Mungkin dia tak boleh nak luar dengan mak ayah dia kena luar. So, sebab dia kalau dia proses sorang-sorang, nanti dia akan dapat negatif lah, salah, proses yang salah. So proses penceraian tu bukan setakat mak ayah, anak-anak. Dia boleh dilakukan dengan cara yang lebih sihat lah. Kerja kalau tak ada cara lain dia, maksudnya memang perlu bercerai, dia sebenarnya boleh lakukan dengan cara yang sihat. Okay. So itu suatu yang saya boleh share lah dari segi bukunya. Setuju dengan pandangan Puan Hidayah. Proses perceraian itu adalah satu prosedur
bagaimana kita laksanakan prosedur itu yang menjadi titik tolak lah. Kan ada je keluarga yang terpaksa berhadapan dengan isu tersebut tapi mereka masih boleh melaluinya dengan baik setelah melalui semua SOP. That's why tadi saya tanyakan tadi kategori of parenting tu sebagai autokratif, permisif ataupun uninvolved. Sebab kadang-kadang walaupun keluarga tersebut tak berpisah tapi parent tu tak uninvolved, kan dia tetap juga Betul. menghasilkan impact seolah-olah seperti keluarga tu tak ada kaitan dengan dia, kan. Betul. Okey. Ada juga yang mak ayah dia sibuk bercinta sampai ke sudah. Jadi anak-anak tu duk tengok je kan. Mak ayah dia bercinta tapi apa sayang pun. Pun ada juga. Ya. Okey. So ada soalan kat sini juga yang mohon kita komen lah berkenaan tentang ibu bapa yang menggesa anak-anak mereka menjual makanan ataupun barang-barang tertentu untuk ekonomi keluarga. So apa komen Puan Hidayah? Mungkin datang daripada keluarga Menggesa. yang susah, yang terpaksa terlibatlah dengan membantu ekonomi keluarga. Adakah memberi kesan terhadap tingkah laku mereka? Ni kan, sebenarnya saya teringat lah kes ni kan. Sebenarnya kalau dia rela dan memang jenis anak tu memang orang berniaga kan. Memang jenis yang suka berniaga, kita nak pupuk kan. Boleh tapi bersyarat tau. Kita panggil dia child labor ni. Kan? Maksudnya bersyarat. Maksudnya kan, bila dia dah bantu, dia mesti dapat juga dalam simpanan dia kan. Maksudnya dia faham benda tu. Hak dia, maksudnya dia kena rasa dihargai benda tu. Tapi kalau dia rasa dipaksa, dia akan rasa malu. Ya, dia rasa malu. Lebih-lebih kalau dia ni macam jenis yang kita panggil introvert kan, jenis yang tak berapa bercakap. Bila dia tak berapa bercakap dengan orang, dipaksa-paksa menjual. Jadi dia punya jati diri maruah dia tu akan daripada awal tak terbentuk lah, tak sempat nak bentuk. Jadi dia akan tegur jadi macam gitu. Jadi kalau kita nak buat ni boleh, tapi dia kena ada ni lah, ada kesan sebenarnya. Cuma ada kesan. Kalau dalam keadaan tak rela dan tak prepare memang, sebab saya ingat satu kes remaja yang ada skizofrenia ni, asalnya ini sebenarnya. Asalnya dia disuruh untuk berniaga dan dia tak nak. Tapi sebab dia malu, bila kena bawa, jajan kena bawa pergi kelas, dia malu. Lepas tu tak cukup bayar yuran dan sebagainya, jadi dia mula berkawan. Dia ada hallucination kan, dia layan-layan hallucination tu dan seterusnya. Memang ada satu kes yang saya ingat lah. Memang ada. So kena tengok kena ada rasa macam sama-sama lah. Macam kata anak yang ada masalah tingkah laku ni, dia punya kontrol dia, kawalan dia lemah. So kawalan dia tu, kalau kawalan dia belum terbentuk, belum settle, kita kena bantu dia, kita kena guide dia untuk kawal. Kalau dia tak boleh, nanti lama-lama dia burst, kita nak kena betulkan balik, nak rawat dia jadi lagi panjang. So kalau ada budak yang boleh, kawalan dia okey. Ada budak memang ada masalah, kawalan tak boleh, so kita tak mau dia jatuh fall into ada depression pula lah apa semua kan. Ya. So macam tu lah. Betul. Dia kena ada both mutual agreement walaupun kanak-kanak. Walaupun anak kena minta izin dengan dia. Walaupun dia kanak-kanak. Kesannya panjang. So ialah sebenarnya dia merujuk kepada persekitaran lah. Ni merujuk kepada last kali komen yang mohon diminta oleh peserta berkenaan tentang kesalahan jenayah ibu bapa yang dilakukan, contohnya terlibat dengan kes dadah dan sebagainya ataupun kes SPRM terhadap tingkah laku anak-anak. Mungkin mereka rasa malu ataupun mungkin mereka nampak contoh tu macam tu, kan? So macam mana? Ya, dan diorang pun tak rasa salah lah sebab mak bapak dia pun buat. Itu yang paling payahnya biasanya, sebab itulah kita panggil criminal parents lah. So dia bersangkut-sangkut kan. Yalah. So walaupun kita kata bukan salah ibu mengandung kan, tapi sikit sebanyak dia akan tetap juga mempengaruhi lah kan apa yang dilakukan oleh keluarga. Tak, saya selalu teringatlah kata-kata yang mengatakan bahawa anak-anak ni umpama kain yang putih kan, yang mencorakkannya adalah ibu bapa lah kan, nak corakkan tu macam mana kan, sama nak mencorakkan macam mana. Dan kita sendiri pun kalau kita pergi ke mall dan sebagainya, kita akan tengok berjenis-jenis kain kan, ada kain yang sampai
yang murah, ada kain yang sederhana ataupun kain yang sangat eksklusif dan harganya sangat mahal. Semuanya bergantung kepada apa? Bergantung kepada siapa yang mencorak kain tersebut. Kan? So dengan kata lain sebenarnya kita sebagai ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam mencorak masa hadapan. Walaupun mereka itu adalah entiti yang berbeza berbanding daripada kita tak boleh sekali-kali impose expectation kita yang melampau kepada mereka, tapi kita kena guide mereka, kan? Dan walaupun kita kata dalam kehidupan dunia ni tak semua orang bernasib baik, masing-masing ada ujian yang pelbagai. Ada orang yang mungkin duduk dalam keluarga yang sihat, ada orang yang mungkin dilahirkan dalam keluarga dalam keluarga yang teruji. Jadi macam Puan Hidayah cakap tadi lah, kalau anak saya dah jadi dah diagnose conduct disorder, apa harapan yang ada? Kan, adakah dia akan sembuh? Adakah saya pasrah dan pasrah dengan takdir yang ada ni? Sebenarnya salah. Kita masih lagi boleh melakukan sesuatu. Betul, Kan? betul, betul. Macam yang Puan Hidayah cakap tadi, kita impose good memory. Good memory dengan harapan satu hari nanti all the bad memory yang ada tu akan hilang dan dilupakan kerana loading of many good memories. So inilah Betul, betul. kita yang patut kita lakukan sebagai ibu bapa di luar sana. So I think kita pun dah approaching pukul 4, dah hampir 1.5 jam kita berbual bicara. I think ada lagi soalan kat sini ke? Pasal poligami, tinggalkan anak-anak dengan datuk Ah, nenek, anak-anak yang tinggal. Oh, banyak juga ni. Tapi eh, ni semua macam kes-kes yang beyond control lah kebanyakannya ya, kan. Nah, ya. yang I think tadi Puan Hidayah dah jawab dah soalan-soalan tersebut secara rangkuman semualah. Kan, apa saja cabaran-cabaran yang dihadapi, sama ada perceraian, ditinggalkan, betul. semuanya di bawah konteks yang sama, kan? Konteks yang sama, uninvolved parenting ataupun involved parenting. So, I mean, kalau macam proses perceraian tadi dilakukan dengan baik dan insya-Allah kita dapat minimalkan damage tadi. Walaupun kita faham prevention is better than cure, damage control tu is not easy, tapi still lagi kita masih ada harapan dan tak perlu pasrah dengan takdir yang berlaku di hadapan kita. Okay. So I think itu sajalah kot ucapan mungkin Puan Hidayah nak cakap apa-apa ke for penutup last sebelum kita Poin tutup. last kot yang apa soalan tadi pasal mak ayah yang terlibat dengan dadah dan juga SPRM ditangkap sebagainya kan. Ya. Sebenarnya kan saya nak share jugalah sebenarnya anak-anak kita ni dia tengok dan bila dia tengok kita berusaha sebab contohnya bila masa AADK dulu masa saya buat ya dengan AADK apa semua dia orang stop sebab anak. Dia orang stop sebab dah kahwin dan ada anak. Mana-mana mak yang mana-mana perempuan yang dah mengandung dia stop sebab dia nak jadi mak. Mana-mana yang berubah. Jadi perubahan tu anak-anak tengok. Dia tak semestinya negatif kan kadang-kadang anak tengok. Anak tengok dan anak tu dia lebih empati pada orang lain. Sebab dia tahu how struggle. Macam mana struggle-nya mak ayah dia. Dan sama jugalah dengan yang lain-lain. Bila terpaksa letak kat rumah orang lain dan sebagainya. Bila dia nampak mak ayah dia bersusah payah untuk dia. Dan bersusah payah, dia akan nampak benda tu dan dia akan, dia akan faham better. So kita jangan give up dengan just kita cuba kan, dia cuba untuk teruskan. Dan itulah yang kata kadang-kadang bila kita terus usaha tu, kita tak tahu kat mana ruang-ruang titik tu yang menyembuhkan anak kita lah. Tak tahu memang Allah Alam kan. Itulah nak sikit sharing sebab biasanya saya tak share pun pasal AADK, Juvenile apa semua kan. Kebetulan hari ni Dr. Azhar ada cerita pasal kondak. Saya pun share lah. Moga manfaat lah insyaAllah. Itu sajalah daripada saya Dr. Azhar. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Samalah juga dengan saya, saya harap segala perbincangan yang telah kita ataupun tips-tips yang kita share tadi dapat menjadi panduan kepada hadirin-hadirat sekalian dalam kita berusaha menjadi good parent. Dan insya-Allah untuk menjadi good parent kita kena sentiasa mendapatkan ilmu, berusaha mendapatkan ilmu-ilmu baru berkenaan tentang how to be a good parent.
InsyaAllah jika ada apa ni, pada masa hadapan kita akan datang lagi dengan topik-topik yang lebih menarik menjurus kepada perkembangan kanak-kanak dan remaja, insyaAllah. So I think saya rasa itu sahaja daripada saya dan juga Puan Hidayah. Mungkin ada urus setia nak kata apa-apa ke? Puan Akidah? Ada pesanan apa-apa ke? Alright, terima kasih kepada Dr. Nur Azwar. Terima Ya. kasih juga kepada Puan Nurul Hidayah atas perkongsian sungguh bermanfaat di petang-petang Ramadan ni. InsyaAllah semoga hadirin hadirat yang turut hadir hari ini dapat memanfaatkan segala ilmu yang telah dikongsi bersama. Terima kasih sekali lagi. Okay, sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.